Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dapat lagi bersama-sama untuk kita meneruskan tajuk pengajian kita berkenaan dengan tafsir, dan kita Alhamdulillah sedang bincangkan tentang surah Al-Baqarah dan sampai pada minggu yang lalu kepada ayat 157. Dan minggu lepas sebelum kelas habis ada abang tanya, salah abang kita tanya, dia kata perkataan yang dan doa yang diajar oleh Nabi SAW tu, Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Jadi abang kata ajur ni dengan Allahumma ajirna tu yang lepas mayang tu beza. Ajura dengan ajara dia perkataan dia, asal perkataan dia jara yajiru, mana lindung. Ajara yujiru, yang kita Allahumma ajirna minan nar lepas mayang tu, ya Allah lindungi kami dari api neraka, lindungi. Kalau ajura upah, dia itu dia 4 letters sebenarnya. Ajara yujiru, alif jim alif ra. Ajara yujiru, dia 4 huruf sebenarnya. Yang ini yang kita doa, dan doa yang Allahumma ajurni fi musibati tu, ya Allah pahalakanlah aku, ganjaranlah kepada, berilah ganjaran kepadaku pada musibahku ini. Maksud dia itu dengan ajura, mana apa ajr, mana pahala alif jim ra, alif hamzah jim ra. Itu lafaz yang berbeza. So, supaya jangan silap. Betul juga, saya perasan ada kadang-kadang benda ni biasa berlaku. Ada orang tanya berkenaan dengan tajuk ni. Baik. Hari ini kita masuk pada ayat 198 insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna as-safa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alayhi an yattawwafa bihima. Wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Telah meriwayatkan Imam Ahmad daripada Urwah, itu Urwah bin Zubair Urwah bin Zubair bin Awam. Urwah bin Zubair bin Awam. Urwah daripada Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, aku telah berkata, itu kata dia bercakap ni, dia Urwah bin Zubair. Okey. Urwah bin Zubair ni anak saudara kepada Aisyah radhiyallahu anha, dia anak Asma binti Abu Bakrin kahwin dengan Zubair bin Awam. Anak dia Urwah bin Zubair. Okey, Urwah bin Zubair ni kira anak saudara Aisyah radhiyallahu anha. Anak saudara Aisyah. Jadi dia kata pada Aisyah radhiyallahu anha, ara'aita qaulullahi ta'ala, engkau nampak tak wahai mak saudara lah, dia kata, engkau nampak tak firman Allah Taala, innas safa wal marwata min sya'airillah. Sungguh Safa dan Marwah adalah daripada syiar-syiar Allah. Faman hajjal baita aw i'tamara, barang siapa yang menunaikan haji ataupun menunaikan umrah, fala junaha alaihi an yattawwafa bihima, maka tidak ada kesalahan, tidak ada kesempitan ke atasnya untuk bertawaf pada kedua-duanya. Jadi dia kata apa? Jadi Urwah bin Zubair ni dia kata apa? Urwah kata, maka demi Allah, ma ala ahadin junahun alla yattawafa bihima. Dia kata demi Allah, dia kata adakah tidak ada ke atas siapa ni kesalahan untuk tidak tawaf. Maksud dia tak salah untuk bertawaf. Maksudnya adakah opposite meaning, tak salah untuk tidak bertawaf? Kalau kita baca meaning asal kan, la junaha alaihi an yatawaf, memang tidak ada kesalahan ke atasnya untuk bertawaf pada kedua-duanya. Maksud dia tak salah kalau dia bertawaf. Maksud dia kalau tak bertawaf pun tak salah juga. Ni masalah dia. Jadi dia tanya pada Aisyah radhiyallahu anha tentang tajuk ini. Maksud dia adakah itu meaning yang dimaksudkan? Macam kita pun kita tak tahu asbabun nuzul dan sebagainya, kita akan jadi macam inilah. Maksud dia apa yang tanyakan oleh Urwah bin Zubair tu, dari segi ayat tu terjemahan dia, literal translation betul. Maksud dia Safa dan Marwah itu adalah daripada syiar-syiar Allah. Maka barang siapa menunaikan haji atau umrah, maka tiada kesalahan untuknya bertawaf pada kedua-duanya. Maksud dia tak tawaf pun tak salah, tawaf pun
Tak salah. Betul-betul yang dia faham. Lalu Aisyah radhiyallahu anha kata, faqalat Aisyah tu bi sama kulta ya ibna ukhti. Ini seburuk-buruk apa yang kau katakan wahai anak saudaraku. Anak saudara perempuanku, mana anak Asma lah. Innaha law kanat ala ma awwaltaha alaihi. Sungguhnya ia kalau sekiranya di atas apa yang kau takwilkan, ia di atasnya, nescaya ia adalah, maka tidak ada salah ke atasnya untuk tak bertawaf pada kedua-duanya. Tak bersalah kalau ikut maksud ini kau maksudkan, maksudnya tak ada kesalahan untuk tidak bertawaf pada kedua-duanya. Tapi sebenarnya Aisyah kata, walakinnaha, tapi ia sebenarnya adalah innama unzilat alal ansar, ala annal ansar, unzilat annal ansar, diturunkan ayat ini bahawa golongan ansar dahulu, kanu dahulu, qabla an yuslimu, sebelum mereka masuk Islam, kanu yuhilluna limanati taghiyah. Mereka dahulu mereka dahulu bila mereka nak berihlal nak orang kata apa, nak mula menunaikan umrah atau haji zaman jahiliah memang kita kata zaman jahiliah dahulu, golongan-golongan musyrikin Mekah dahulu pun memang menjadi apa, memang melaksanakan umrah dan haji. Cuma umrah dan haji mereka, ziarah mereka ke tanah suci berkenaan dengan cara-cara yang salah lah. Jadi dibetulkan dalam Islam bila Nabi kata pada para sahabat, khudhu anni manasikakum, ambil daripadaku ibadat haji kamu, dan ondi baru betulkan. Jadi dan kita ingat dahulu kan, bila ihlal ni maksud dia mula pakai ihram, mula kita tinggalkan pakaian yang ni bersenjata ke berjahit dan sebagainya kan. Zaman dahulu pun orang-orang jahiliah pun buat benda berkenaan. Cuma tempat mereka mula berihlal mula berniat tu berbeza. Dalam Rasulullah SAW letak untuk kita umat Islam daripada Yaman, Yalamlam, daripada sekian Zulhulaifah, daripada orang Madinah, daripada orang ni Qarnul Manazil dan sebagainya. Nabi letakkan untuk orang Islam pada zaman Rasulullah SAW dahulu. Tapi sebelum Islam dah ada, mereka ada faham-faham tadi. Jadi orang Ansar dahulu sebelum mereka masuk Islam, mereka dahulu memulakan niat untuk mereka dahulu berihlal memakai ihram dan sebagainya untuk manah, berhala manah atau riyah, berhala manah yang melampau lah. Di mereka ada satu berhala yang mereka sembah, allati kanu ya'budunaha indal musyallal. Mereka dahulu sembah di musyallal. Musyallal nama satu tempat di antara jarak perjalanan di antara Mekah dengan Madinah tu, kalau daripada Mekah tu dan 127 km dia daripada ke utara Mekah. Dia turun bawah dia atas. Jadi maknanya dia orang sebelum sampai dia berhenti kat situ buat penyembahan pada berhala tadi, dan only dia masuk Mekah. Golongan Ansar dahulu. Golongan orang Madinah dahulu buat macam tu. Dan wa kana man ahallalaha yataharraju an yatawafa bis Safa Marwah. Dan dahulunya sesiapa yang berihlal, maksud dia memulakan pakai ihram di situ, daripada berhala berkenaan, yataharraju, rasa payah, rasa tak sedap hati untuk sempit untuk bertawaf di Safa dan Marwah. Mana diorang ada macam fahaman, kalau siapa ihlal dari sini dan Safa Marwah tak buat atau jangan buat. Macam ada konflik sikit. Kalau buat ini jangan buat ini, kalau buat ini jangan buat ini. So jadi diorang macam tu. Fasa'alu an dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu mereka bertanya tentang perkara tersebut pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang Madinah ni bawa masuk Islam ketika itu. Jadi bila datang ibadat haji dan umrah, maka mereka mula bertanya pada Rasulullah berkenaan perkara berkenaan. Dahulunya diorang stop situ. Kalau dari situ mereka kan tak boleh nak Safa Marwah. Diorang tak buat Safa Marwah dahulu. Diorang rasa macam rasa macam tak kena, tak betul dan sebagainya. Lalu dia kata, faqalu, lalu mereka berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna kunna nataharraju an natawafa, kami dahulu rasa sempit, rasa tak sedap hati rasa payah untuk kami bertawaf di Safa Marwah, dengan Safa Marwah fil jahiliyah, ke zaman jahiliyah. Ini orang-orang Madinah dahulu mereka tak Safa Marwah tu tak buat. Baitullah dia mungkin tawaf, tapi Safa Marwah mereka tak buat. Maka Allah Ta'ala pun turunkan Al-Quran, innas safa wal marwata min sya'airillah. Barang siapa, ini sungguhnya Safa Marwah itu adalah daripada syiar-syiar Allah. Faman hajjal baita, maka siapa yang menunaikan haji di Baitullah, aw ya'tamara ataupun berumrah, fala junaha alaihi an yatawafa, maka tak ada kesalahan, tak ada kesempitan ke atasnya untuk bertawaf pada keduanya. Maksud dia suruh berbuatlah, suruh mereka buat, bukan masa mereka asalnya rasa tak nak buat, rasa macam payah atau susah atau salah, maka disuruh mereka tak salah benda tu bahkan itu adalah syiar Allah, itu yang diterangkan. Jadi Aisyah kata, qalat Aisyah tu, thumma qad sanna Rasulullah at-tawaf bima, kemudian Rasulullah SAW pun melakukan sunnah, menunjukkan tauladan berkenaan dengan tawaf pada kedua-duanya. Falaisa li ahadin an yada'a tawaf bima, maka tak ada hak untuk siapa meninggalkan tawaf, tidak bertawaf pada kedua-duanya. Kena tawaf dengan dengan Safa Marwah.
Mana Nabi buat, maka semua orang kena buat. Originally diorang macam tak nak buat kerana rasa macam payah, sempit, maka Islam Al-Quran kata tak ada masalah, tak ada kesempitan tawaf kerana itu adalah syiar Allah Taala. Dan apabila Nabi buat, maka dia menjadi sebagai apa? Pelaksanaan terus dan juga tak boleh tinggal langsung. Asalnya ayat ini turun pada mereka yang merasa payah untuk ataupun merasa salah untuk bertawaf di Safa Marwah di kalangan orang-orang Ansar. So itu sebab bunyi ayat dia tidak ada kesalahan untuk bertawaf pada kedua-duanya. Pasal orang ingatkan salah. Faham tak? Dia ingatkan salah atau rasa sempit. Okey. Dan riwayat daripada Zuhri bahawa beliau berkata, aku ceritakan hadis ini kepada Abu Bakar bin Abdul Rahman Al-Haris bin Hisham. Lalu beliau berkata, sungguhnya ilmu ini aku tak mendengarnya. Bila Az-Zuhri ceritakan hadis ini kepada salah seorang tabi'in yang lain, mereka berkata, orang tabi'in berkata, aku tak pernah mendengar kisah ini. Dia kata, aku mendengar beberapa orang lelaki di kalangan ahli ilmu berkata, sungguhnya manusia, sungguhnya orang ramai, kecuali apa yang disebut oleh Aisyah radhiyallahu anha, dahulunya berkata, sungguhnya tawaf kami di antara dua batu ini ada di antara urusan jahiliah. Dia kata, ni tawaf dengan Baitullah ni kan, actually zaman jahiliah lu dah dibuat. So dia ingatkan itu pun dari zaman jahiliah lagi. Benda-benda jahiliah. Pasal ada benda jahiliah, kita kata dibuat oleh orang-orang Mekah dahulu yang tak ada kaitan dengan Islam. Ibrahim tak pernah ajar, Ismail tak pernah ajar. Tapi mereka buat dan mereka laksanakan. So, jadi bila lepas Islam dah datang dan juga tiba-tiba Safa Marwah nak kena, ada orang rasa macam, so lelaki ni tak cerita kisah Aisyah tadi. Dia kata yang aku dengar ramai ahli ilmu berkata bahawa dahulunya orang ramai berpendapat bahawa tawaf kami di antara dua batu ini adalah urusan jahiliah. Mana perintah jahiliah, bukan perintah Islam. Ini pendapat mereka, pendapat orang ramai ketika itu. Maka berkata orang yang lain di kalangan Ansar, kami hanyalah diperintahkan untuk tawaf di bait, dari Baitullah je, kami tak diperintahkan untuk tawaf di Safa Marwah. So tak ada perintah untuk tawaf Safa Marwah. Tanpa kisah yang tadi lah, kisah yang diorang rasa sempit kerana mereka pakai ihram daripada musyallal tadi. Tapi yang ni diceritakan, mana orang ramai pendapat dengan satu, diorang kata itu ada urusan jahiliah. B, orang Ansar kata kami hanya diperintahkan untuk tawaf di Baitullah, tak diperintahkan kami tawaf di Safa Marwah. So then turun ayat Quran dengan perkara. Jadi Abu Bakar bin Abdul Rahman tadi kata, barangkali mereka ini turun pada ini separuh dia kata. Mungkin ayat ini kena pada dua kumpulan tadi. Ini pendapat yang datang. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari daripada Asim bin Sulaiman. Beliau berkata, Asim bin Sulaiman berkata, aku bertanya kepada Anas mengenai Safa dan dengan Marwah. Lalu beliau berkata, Anas bin Malik kita kena iktiraf dia kerana apa? Kerana dia di antara orang yang mendampingi Nabi SAW sejak kecil sampaikan Rasulullah SAW wafat, dia menjadi pembantu Rasulullah SAW 10 tahun dia berkhidmat untuk Rasulullah. Jadi Anas bin Malik banyak ditanya berkenaan dengan ibadat-ibadat tentu. Nah, walaupun begitu beliau amat payah untuk menjawab banyak perkara kerana beliau bimbang takut tersalah cakap. Ini Anas bin Malik punya pegangan. Dan bahkan benda tadi dalam hadis yang dia kata hadis dalam di awal Sahih Muslim kita bincangkan hari itu, dia kata Nabi telah bersabda, man hadatsa anni bi haditsin yura annahu kadziban, barang siapa mencerita daripada aku satu hadis yang dilihat ia adalah pembohongan, fahuwa, maka orang tersebut ahadul kadzibin, maka dia salah seorang pembohong. Maka dia bimbang nak jadi pembohong, maka dia tak berani cakap, takut tersalah. Jadi sehinggalah sampai nak mati baru ada 3 hadis yang disebutkan. Tapi asalnya dia macam, tapi normally orang akan tanya dia 2-3 perkara contoh macam ni. Jadi Asim bin Sulaiman berkata, aku telah tanya pada Anas bin Malik daripada mengenai Safa dan Marwah, Beliau berkata Anas bin Malik, kami dahulu melihat bahawa ia ada daripada urusan jahiliah. Kami dahulu memandang ia ada dari urusan jahiliah. Maka apabila datang Islam, kami telah menahan diri daripada 2 tempat berkenaan. Ini Anas bin Malik, dia Ansar Okey. Jadi bila benda cakap ni kenalah apa benda yang dia faham tadi. Mana maksud dia, diorang anggap ini adalah zaman urusan jahiliah. So bila masuk Islam, dia still seeing that tawaf daripada Safa Marwah tu sebagai apa? Masih lagi belum Islam. Jadi orang tahan diri daripada benda tersebut. Amsakna anhuma, dia kata. Lalu Allah Ta'ala turunkan ayat Quran, innas safa wal marwata min sya'airillah. Allah Ta'ala pun turunkan Safa dan Marwah itu adalah daripada syiar-syiar Allah. Maka tak salah, tak ada kaitan dah. Mana jangan bimbang, ia ada kaitan dengan jahiliah ke tidak, jangan bimbang. Macam Hajar Aswad lah. Mungkin umat Islam kita zaman kita sekarang ni macam kadang pening kepala.
orang kata berkenaan dengan Kaabah kan, kotak 4 segi yang tawaf, kenapa? Kan? Macam sebab berhala je. Orang Islam yang tak pandai pun, ya ke? Itu betul pula. Tak ada. Pasal benda tadi kalau kita kata Kaabah itu hancur sekalipun, itulah tempat kita kena tawaf. Hajar Aswad hilang pun kita kena kat situlah juga tempat kita sentuh. Tak ada tempat lain dah. Mana kita kata secara asasnya ibadat takkan bertukar. Mereka tenggelam sekalipun Kaabah tadi, dan diorang biasa banjir, tenggelam dan sebagainya, tetap ke situlah arah kiblat kita. Tak ada masalah. Tapi binasa sekalipun arah itu, itulah tempat kita akan menghadap. Bukannya benda, objek tu. Objek tadi kerana itu adalah binaan Ibrahim AS. Itu je. Ibrahim bina, maka kita kekalkan binaan tadi. Bukan di atas tempat tu ada tempat untuk kita pegang ke, bergayut ke, bergantung ke, tak ada. Ni bergantung-gantung aku nak kaya. Kan? Ya Allah, aku nak kaya kan. Itu masalah juga. Kan? Tak boleh kan. Islam kita kata bukan arahan. Bahkan zaman amarat di antara cara-cara jahiliah dahulu. Dahulu zaman penaklukan Makkah, ada di kalangan orang-orang yang takut nak kena bunuh Nabi Rasulullah SAW, dia lari bergayut dekat Kaabah. Bergayut di Kaabah. Nak duduk kat situ, kena nak selamatkan dan sebagainya. Itu di antara benda kisah yang panjang lah. Tapi secara asasnya Anas bin Malik mengatakan macam mana kita sebut tadi, diorang menganggap benda tu adalah daripada perkara-perkara jahiliah, dan bila Islam, diorang masuk Islam, diorang masih lagi menahan diri daripada melaksanakan benda tersebut. Maka Allah Ta'ala pun turunkan Quran, Inna safa wal marwata min sya'airillah. Sebenarnya safa dan marwah itu daripada syiar-syiar Allah. Okay. Dan dalam Sahih Muslim, daripada hadis Jabir bin Abdullah yang panjang, hadis panjang dalam hadis berkenaan bahawa Rasulullah SAW apabila baginda selesai daripada tawaf baginda di Baitullah, okey, baginda balik ke last sekali sampai habis tawaf Baitullah, baginda balik ke rukun tiang yang tu, dan baginda sentuh tiang Hajar Aswad tu, baginda sentuh, kemudian baginda keluar daripada ke arah pintu Safa Marwah, dan baginda pun sebut innas safa wal marwata min sya'airillah. Kemudian Nabi pun kata abda'u bima bada Allah bihi, aku mulakan dengan apa yang Allah Ta'ala mulakan. Allah Ta'ala mula dengan apa? Safa. Saya pergi Safa dulu. So bagi dia selesai daripada tu, selesai daripada tawaf daripada Allah, kan bagi dia lari pergi ke ni, ke apa, kan kita kat sana Kaabah macam ni. Kan pintu Kaabah sini, kan biasanya dekat sini kan. Yang ada lampu hijau tu. Dia ada pintu Safa, naik situlah. Mas'ah, pergi kat Mas'ah tu, naik atas, pergi ke sana, jadi nak start di situ. 1 2 3 4 5 6 7. Ujung ni sana di Marwah, mula dengan Safa, akhir di Marwah. Bukan satu pusingan tu. Yalah, walaupun kata kalau nak kurus pun macam tu. Tapi tak boleh buat kerana kurus. Kita buat kerana beriman dengan Allah Ta'ala, mempercayai, membenarkan kita Allah Ta'ala, dan juga membenarkan janji Allah Ta'ala, serta beriman dengan Rasulullah, mengikuti sunnah Rasulullah SAW. So you are doing every movement dalam haji dan umrah tu bukan kerana any benda-benda pelik-pelik. Banyak orang sebut falsafah umrah, falsafah haji, falsafah sekian. Macam ni benda tu tak perlu falsafah pun. Kenapa kita buat macam Umar kata ketika cium Hajar Aswad, dia kata apa? Wahai batu kan, wahai Hajar Aswad, kata, aku tahu kau batu. Engkau tak bermanfaat, engkau tak mudarat. Kalau aku tak nampak Nabi cium kau, aku takkan cium kau. Mana ini movement kita buat ketika itu, betul kita tahu kisah yang kita belajar tu, Ibrahim bin Ismail ketika bina Kaabah kan, dia berpusing macam tu kan, dia mana start dari sini naik seterusnya. Dan kisah Hajar, mak pada Ismail AS, berlari daripada dua berkenaan. Itu kisah yang datang, tapi kita buat bukan kerana mereka buat. Kerana banyak pergerakan Musa AS buat, Isa AS buat, Ibrahim buat dan sebagainya, kita tak buat. Yang kita buat ini adalah apa yang Allah Ta'ala syariatkan untuk kita buat. So kita buat sebab apa? Sebab Allah Ta'ala syariat kepada kita. Melalui siapa? Melalui Muhammad SAW. Then only kita buat. Mana setiap pergerakan langkah kita tadi kena mentaati Allah Ta'ala. Dia sama seperti apa? Kenapa tangan kita Allahu Akbar letak kat sini? Dan kita falsafah dia, kita surrender. Itu orang nak falsafah, itu salah. Kerana kita buat kerana Nabi angkat. Mana ittiba, total submission. Mana penyerahan sepenuhnya kepada arahan Allah Ta'ala melalui ajaran Nabi Muhammad SAW. Stop situ. Itu the best. Kalau start orang tu menyelam, masuk dalam untuk mengetahui rahsia. Kan, last kali tak tahu apa benda, balik-balik macam tu juga perangai, tak senonoh juga. Kan? Betul, pasal ini sebenarnya macam ni. Ibadat yang Allah Ta'ala perintah kita buat, dan bentuk dia kita tak faham kadang-kadang. Itu adalah cara Allah Ta'ala ajar kita patuh, jangan cakap banyak. Tanpa dakwa-dakwi, tanpa persoalan. Kenapa? Sebab Muhammad Rasulullah. Stop situ je. So, bina dari situ, benda lain kita boleh buat.
Tapi kalau banner saja kita start dengan falsafah, dia masalah. Kita akan mula macam nak kenapa? Sebab apa? Bila tak jumpa sebab, boleh jadi benda tak betul. Siap. Kita akan tolak. Hatta Nabi sendiri kita akan tolak dengan sebab kita rasa benda tak betul. Tu bahaya. Guna kena jaga bab ni. Banyak orang tak faham berkenaan tajuk ini dan dia cuba cari falsafah. Apakah dia? Tak payah. Kita kata macam kita rukuk. Kenapa rukuk? Rukuk sebab Nabi ajar kita rukuk macam tu. Sujud, kenapa sujud macam tu? Tak sujud cara melentang ke? Kan, kuat kelentang ke, kuat kupu-kupu ke kan? Kan ikut logik akal kita macam-macam benda. Movement yoga ke dan sebagainya. Tak ada. Apa pasal kenapa Islam letak macam tu? Sebab Nabi ajar. Sebab apa? Kalau orang tu solat-solat tak sihat sekalipun, tak ada hal. Tetap berjalan ke atas pahala Allah Ta'ala. Kalau dia kata puasa, tak kurus-kurus juga, pun tak ada hal. Kena faham? Ini kadang-kadang orang tu puasa, rajin puasa, tak kurus-kurus juga. Kan ada kawan saya, dia kata, semangat puasa selang sehari. Tiap kali buka puasa, makan untuk 3 hari. Kawan kata, woi, puasa selang sehari, makan buka puasa untuk 3 hari. Patut tak kurus? Dia puasa bukan untuk kurus. Actually, for surely, bukan untuk kurus. Kalau dapat kesihatan badan dengan puasa, Alhamdulillah, tu bonus. Setiap manusia metabolisme badan tak serupa. Ada orang makan sikit, tak kurus. Ada orang makan banyak, tak gemuk-gemuk. Makan banyak, entah boleh orang hantu, setan tu. Kadang-kadang dia makan-makan kan, makan banyak, macam tu je badan dia. Itu aja. 1 atas, 2 bawah. 2 bawah. Dia buat kat jin dia. Kita buat lawak ke kawan dia, ada 3 orang tu. Dia makan-makan, dia kata, biar benar aku makan kan. Dia saja buat macam tu. Dia nak tunjuk dia nak buat lawak kita orang lah. Makan banyak. Tapi yelah, kita kata pasal benda tadi, masalah ibadat tadi bukan untuk benda-benda. Contoh lagi lah, kita kata bukan untuk benda duniawi semata-mata. Bahkan pertama akhirat, kepatuhan, ketaatan, total submission. Mana Allah Ta'ala kata macam tu. Bila kata gunting rambut, gunting rambut, cukup kepala, dah habis, stop situ. So that kita dalam diri kita ni, benda lain pun kita patuh. Ni kalau itu kita persoalkan, datang benda besar lagi, macam potong tangan orang mencuri. Start kita soal pula, first time ke second time ke third time. Ada soal timbul. Mana kita nak potong tangan orang tu, first kali dia mencuri ke, second time ke, third time? Adakah kita tangkap dulu, lepas dulu, kemudian tahun depan kalau dia curi lagi, boleh kita tangkap, kita potong, macam mana? Kalau saya tanya soalan tu. Kalau orang falsafah, ikut falsafahnya Islam ini untuk mendidik, bla 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 bla, dia kan tak payah buat. Ya? Betul, kita akan timbul tajuk tadi. Kita akan mula tolak satu persatu arahan Islam. Sebab apa? Sebab kita kononnya isi kandungan je. Ikut isi kandungan dia, solat itu untuk mengingati Allah Ta'ala. So tinggal solat lah. Allah sebut dalam Quran surah Taha, wa aqimis salata li dzikri. Dirikan solat untuk mengingatiku. Soalan sekarang, kalau orang tu tak solat tapi ingat Allah Ta'ala, lepas ke? Ikut falsafahnya lepas. Ikut falsafah lepas. Ikut falsafah lepas kan, dirikan solat untuk mengingatiku, ikut falsafah lepas. Pasal as long as you got the result, get the result, the way tak kisah. Hantar orang buat matematik kan. Ada 15 cara. Buat cara mana pun asal sampai pada keputusan. Betul? Okey. Tapi kadang-kadang ada markah. Dia kata beza-beza tu ada markah je. Kalau orang buat cara jalan macam ni, paling pendek markah dia lagi tinggi. Yang buat lembab sikit, panjang 10 kali kan, baru dapat markah. Menang juga tapi markah sekian. Tapi dalam Islam tak macam tu. The way also tak boleh kita reka. Faham tak? Jadi secara asalnya kalau ikut Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa aqimis salata li dzikri, dirikan solat untuk mengingatiku, tapi kita lebih baik pada keputusan dan tak solat. Atas alasan kenapa? Ikut falsafahnya betul. Sebab apa? Telah apa? Telah pun sampai kepada keputusan. Sebab apa? Zikir mengingati Allah Ta'ala sampai keputusan. Ikut falsafah betul, ikut Islam tak boleh. Logik akal, ikut logik betul, ikut Islam tak boleh. Tu kena faham betul-betul. Ini konsep sebenar. So jadi bila kita kata macam Rasulullah SAW, bila Rasulullah SAW dia kata Rasulullah dah pergi dah tawaf di Baitullah. Ini dalam hadis Sahih Muslim hadis Jabir bin Abdullah. Kemudian dia tawaf di Baitullah, kemudian dia balik ke rukun. Dia last tu pergi rukun ni, kemudian dia bergerak daripada bab Safa ni, kemudian pergi keluar ke pintu berkenaan. Kemudian baginda pun baca inna safa wal marwata min sya'airillah. Safa dan Marwah dia syiar Allah. Kemudian Nabi pun bersabda, abda'u bima bada Allah bihi. Aku mulakan dengan apa yang Allah Ta'ala mulakan dengannya. Itu dengan Safa. Dan dari riwayat Nasa'i, ibda'u bima bada Allah bihi, mulakanlah kamu semua dengan apa yang Allah Ta'ala mulakan. Which one? Allah Ta'ala mulakan dahulu. Mulakan dengan Safa dan start from Safa. Dan rawat Imam Ahmad, dalam mereka Imam Ahmad daripada Habibah binti Abi Tajrah. Beliau berkata, aku melihat Rasulullah SAW bertawaf di antara Safa dan Marwah. Dan orang ramai di hadapan
di hadapan baginda, dan baginda di belakang mereka. Ketika baginda tawaf tu, Safa Marwah tu, baginda di belakang orang ramai di depan baginda SAW. Kemudian baginda berlari dari anak, sehingga aku lihat dua lutut baginda daripada sungguh-sungguhnya baginda berlari. Okey. Yang mana bila kain baginda selak kan, nampak sampai nampak terlihat lutut sikit. Okey, kemudian Nabi kata, is'au. Okey. Is'au, mana berlari anak lah, sehingga Allah Ta'ala telah menulis ke atas kamu, wajibkan ke atas kamu untuk berlari dari anak. Itu untuk lelaki saja, perempuan jangan. Dia ada kawasan dia dari kawasan tanda dia. Kalau saya pergi Safa Marwah tu, dia dua tanda dia, kawasan lampu hijau tu. Kawasan tu. Okey. Jadi kalau dia kata siapa-siapa pergi lari anak kat situ, digalakkan untuk lelaki, perempuan tak payah. Yang lari anak kan mula ni. Tapi masalahnya nak together macam mana? Nak together perempuan nak together kan, lelaki tinggalkan dia lari kan. Lelaki pun lepas daripada tempat hijau tu slow lah. Sampai bila nak kerja balik. Kan sampai situ lari balik semula kan, betul, slow balik kan. Nak together kan. Nak together. Masalah juga. Okey, pasal zaman Rasulullah dahulu kadang-kadang benda tu pergerakan tadi, datang wanita-wanita, macam kita kata orang yang bertolak daripada Mina ke Mina dari Muzdalifah untuk melontar start pagi tu, perempuan, wanita dan kanak-kanak, wanita dan orang tua dan orang yang lemah semua bergerak awal. Nabi dengan para sahabat yang lain bergerak lepas matahari naik. Itu ada beza dia sebenarnya. Tapi kita kata kalau kita sekarang ni tak together masalah, takut hilang Okey. Jadi baik, jadi telah berdalilkan dengan hadis ini di atas mazhab yang melihat bahawa berlari-lari anak di antara Safa Marwah ni ada satu rukun daripada rukun haji. Ini ada kata rukun. Mana dia mesti rukun. Mana sa'i dia adalah rukun Mana bahkan pendapat ini berkata rukun antara rukun haji itu adalah Safa Marwah. Maka dasar ayat ini Imam Mazhab Syafi'i contohnya. Maksud sa'i itulah, maksud dia kalau tak berlari pun sah lagi. Ya, kalau perempuan tak berlari pun sah lagi. Okey, tapi bersa'i daripada dua tempat berkenaan adalah mazhab Syafi'i dan juga sesiapa menyepakati beliau, yang sepakat dengan beliau dan satu riwayat daripada Ahmad dan masyhur daripada Imam Malik. Okay, dan dikatakan juga dalam mazhab Abu Hanifah dia wajib, bukan rukun. Imam mazhab Abu Hanifah dia kata wajib, bukan rukun. Dia ada beza bagi dia bila sebut rukun ni tak buat, tak sah. Bila wajib ganti dengan dam boleh. Dia beza tau. Okey. Wajib dengan rukun. Okey. Bahkan ada kata mustahab. Dan pendapat yang pertama adalah paling kuat sebenarnya. Pendapat yang kata dia rukun adalah paling kuat kerana baginda SAW bertawaf di antara Safa Marwah dan baginda tak pernah tinggalkan. Every time Nabi buat umrah, Nabi SAW umrah sepanjang hidup Nabi sekali tak edi, 4 kali lah. Mana Hudaibiyah tak edi, dan tahun berikutnya 1. Kemudian ketika mana perang Hunain, on the way balik tu, Nabi SAW sekali. Kemudian ketika haji tu sekali. Mana 3 kali tu, yang sekali tak edi lah, sekali tak kira pasal Nabi tak dapat buat. Yang tahun ke-6 tu. Jadi secara asasnya bila kita perhatikan balik, baginda buat banyak kali dan baginda tak pernah tinggalkan untuk tidak bertawaf di 2 tempat berkenaan. So baginda bertawaf, kita bertawaf. Kerana Nabi buat, kita buat. Dan Nabi telah bersabda dalam hadis yang sahih, Nabi kata, "Lita'khudhu anni manasikakum." Hendaklah kamu ambil daripadaku manasik kamu. Manasik itu ibadat umrah atau haji kamu. Maka setiap apa yang dilakukan oleh baginda SAW dalam haji baginda, ia adalah wajib. Tak boleh tidak daripada melakukannya dalam haji. Mana siapa buat haji kena buat apa yang Nabi buat. Melainkan apa yang keluar dengan dalil. Apa yang keluar dengan dalil, kata dalil tak ada, maka dia baru timbul tajuk. Kalau dia kata dalil ada datang dan sebagainya, maka kena buat wajib. Kerana itu dari Nabi SAW tunjukkan. Pasal Nabi kata ambil daripada ibadat haji kamu. Faham Okey. Maka Allah terangkan dekat ayat ini bahawa Safa dan Marwah ada di antara syiar-syiar Allah Ta'ala. Itu di antara apa yang Allah Ta'ala syariatkan kepada siapa? Ibrahim dalam ibadat haji. Maksudnya Ibrahim terima benda ni, maksud dia. Okey. Dan telah berlalu dalam hadis Ibn Abbas bahawa asal perkara berkenaan diambil daripada tawaf hajar dan juga ulang-aliknya hajar di antara Safa Marwah dalam menuntut air untuk anaknya. Tapi macam kita adalah apa perbuatan hajar tadi hanya menjadi syariat selepas Allah Ta'ala suruh pada para anbiya. Dia tak menjadi lagi kerja kerana benda tu simbolik, tak ada simbolik. Benda tu hanya kerana kepatuhan kepada Allah, perintah Allah Ta'ala. Dan kerana dia kata dalam hadis Ibn Abbas tadi tu yang kita bacakan, bahawa asal perkara berkenaan diambil daripada tawaf hajar mak Ismail dan ulang-aliknya dia di antara Safa dan Marwah dalam mencari air
untuk anaknya apabila telah habis airnya dan juga bekalannya, ketika dia ditinggalkan mereka berdua oleh Ibrahim alaihissalam di situ. Yang dia ada di kawasan Kanaan, tak ada siapa berkenaan dengan manusia bersama-sama dengan mereka, maka mereka berdua je ketika itu. Dan dia ditinggalkan di situ kerana arahan Allah Ta'ala. Dia tinggal kerana arahan Allah Ta'ala, bukan kerana kisah nak larikan daripada siapa bini pertama, Sarah ke dan sebagainya. Tak ada. Pasal itu arahan Allah Ta'ala. Banyak orang timbulkan tajuk tu, dia kata macam kisah ni kerana tu soalan kena dalil. Bila Nabi kata benda tu Allah Ta'ala, even kita kata perintah Allah Ta'ala tadi, dalam hadis Nabi SAW menyatakan, mana Hajar kan, ditanya pada Ibrahim, adakah Allah Ta'ala suruh kau buat benda ni? Dan Ibrahim jawab ya, dan Hajar kata kalau macam tu Allah Ta'ala takkan sia-siakan aku. Dia cakap macam tu. Mana dia cakap kalau sekiranya memang Allah Ta'ala suruh, maka tak ada pensia-siaan Allah Ta'ala kat atas dia. Dah cukup, dia tahu bila Allah Ta'ala perintahkan, benda tu akan jadi penjagaan bagi dia. Jadi kata apa? Jadi dan dia kata ketika tu lalu dia kata bila dia bimbang untuk hilangnya anak dia sebagainya, dia dari situ tengok anak dia lagi tidak, berturun balik. Okey? Dan mula dia minta, bila dia habis bekalan dia habis, maka dia mula minta pertolongan Allah Ta'ala, Allah Azza Jalla. Maka tak turun berterusan dia ulang alik daripada antara Safa Marwah tadi, di antara dua tempat yang dia actually dia lembah macam tu, dan dua bukit berkenaan, dua kawasan yang tinggi, agak tinggi sikit sebenarnya. Sekarang batu tu masih lagi ada. Jadi dia kata tempat tu lah, dia kata tempat asal. Jadi dia di situ naik tengok keliling, tak ada benda tu, turun bina sana pula dia cari untuk mendapatkan pertolongan. Dan dia berterusan berulang alik pada tempat yang mulia itu di antara Safa Marwah, merendahkan diri dan juga bimbang serta takut serta berharap dan juga amat memerlukan kepada Allah Azza wa Jalla, sehingga Allah Taala menyingkapkan malang yang melimpanya, dan kemudian Allah Taala menjadikan dapat teman dia actually dengan timbulnya air Zam-Zam. Asalnya dia tak ada siapa nak tinggal di situ, tapi bila air Zam-Zam mula keluar dan orang mula nak tinggal di situ, bahkan minta izin dari kabilah Jurhum dahulu, minta izin untuk tinggal bersama dengan dia di situ. So start dari situ lah mulanya berkampungnya manusia orang ramai di kawasan Kaabah. Asal kerana Allah tinggalkan Hajar dan Ismail alaihissalam. Dan Allah Taala timbulkan untuk Zam-Zam yang airnya ta'amuha ta'mun wa shifa'un suqmun. Mana dia air Zam-Zam ni adalah ta'mun, dia adalah makanan yang memang boleh menjadi makanan kerana apa yang vitamin ada dalam dia, dan syifa, dia menjadi ubat untuk penyakit. Okey, maka orang yang berlari dia bersaing di antara kedua-duanya haruslah untuk dia menghadirkan pengharapan dan juga kefakiran kepada Allah SWT, merasakan diri lemah, hina. Itu sebab kenapa kadang-kadang kita kata letih, penat dan sebagainya kena rasakan mana lari tadi, tapi orang kita sekarang ni ada air tak? Bila lari pergi minum air dulu, dia dah relax kan, baguslah. Tapi dan masa sama kalau boleh jangan minum, tak apa, tunggu sampai habis. Ambil kenaan kan, kecuali nak pingsan minum lah kan. Jadi kita untuk rasakan payahnya, susahnya untuk merasai apa yang dirasai oleh Hajar dalam masalah dia mencari mendapatkan pertolongan Allah Ta'ala. Dan orang yang datang berlari di antara dua tempat berkenaan kena hadirkan diri dia rasa fakir dan juga hina, dan perlu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okay, dalam untuk membawa hatinya dan membawa hidayah pada hatinya, dan juga membaikkan keadaannya dan mengampunkan dosa dia. Dia kena dapatkan hidayah. Kerana hati kadang degil, tak dengar cakap dan sebagainya, keadaan dia tak elok, maka Allah Ta'ala elokkan dan minta supaya Allah Ta'ala ampunkan dosa dia. Dan bahkan dan hendaklah dia balik lari kepada Allah Azza wa Jalla, supaya Allah Ta'ala menghilangkan daripada apa yang ada pada dirinya, daripada sebarang kekurangan dan juga keaiban, dan agar Allah Ta'ala pandu dia kepada jalan yang lurus, dan Allah Ta'ala beri ganjaran kepada dia, dan Allah Ta'ala tetapkan dia di atas agama ini, jalan yang lurus ini, sehingga kematiannya, supaya Allah kekalkan. Mana itulah pengharapan dia. Kita berlari tadi, soalnya berlari kepada Allah Ta'ala, lari kepada mengharapkan pahala dan ganjaran Allah Ta'ala, mengharapkan Allah Ta'ala berikan dia pertolongan untuk mengelokkan keadaan dia. Kerana manusia ini takkan elok melainkan dengan bantuan Allah Ta'ala. Kita sering kata manusia tak boleh kena mengubah nasib dia, macam mana? Ubah nasib, ubah diri, macam mana? Orang kita sering apa ni? Orang
Okey, di sini cerita dia. Dalam Al-Quran, dalam surah Ar-Ra'd, Allah Ta'ala nyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat masalah. Ayat dia berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Innallaha, sungguh Allah Ta'ala, la yughayyiru surah Ar-Ra'd ayat 11. Surah Ar-Ra'd ayat ke-11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Allah Ta'ala takkan ubah, la yughayyiru, tidak mengubah, ma biqaumin, apa pada satu kaum tu, hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sehingga mereka mengubah apa dalam diri mereka, ma bi anfusihim, apa pada diri mereka, dalam diri mereka. Apa benda dalam diri manusia yang kena ubah? Iman. Mana kalau iman dia ada, dia Allah Ta'ala ubah lain-lain. Kalau kata dalam tu iman tidak ada, maka tak dapat lain-lain. Sebanyak orang salah faham, dia ingat dia kena ubah, dia bangun malam, dia actually bukan tu. Iman, the belief yang kita ada tentang Allah Ta'ala. Macam tu yang kisah tadi, macam Ibn Katsir kata, orang tu ketika berlari tadi, dia kena harapkan, rasa Allah Ta'ala, ketika berlari tadi, dalam serendah diri, harap, perlu pada Allah Ta'ala. Kemudian untuk menghilangkan dosa-dosa dia, menutup keaiban dia, membaikkan hati dia, mengelakkan keadaan dia. Dia nakkan benda berkenaan. Masa dia kena ada dalam diri dia perasaan tersebut, iman. Pasal dia tahu bahawa yang boleh mengubah keadaan dia hanya Allah, menghapuskan dosa dia hanya Allah, dan boleh membaikkan hati dia hanya Allah. Mana hati dia takkan berubah melainkan dengan iman. Bila dia percaya bahawa hati dia hanya boleh berubah dengan Allah Ta'ala punya bantuan, then only dia akan dapat perubahan tadi. Tapi kalau dia kata dia tak nak iman, tak ada, maka takkan berubah. Itu maksud sebenar, bukannya maksud dia ubah tu tadi di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Itu yang jenis yang itu yang tak ada kaitan dengan iman. Ini iman lain. Iman ni adalah tajuk yang asas. Seorang manusia tu kena ada iman dahulu sebelum dapat segala janji Allah Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala janjikan macam-macam untuk orang beriman. Tapi syarat dia beriman lah. Allah Ta'ala sebut dalam Quran berkenaan dengan bantuan, pertolongan, pertahanan, hidayah, penguasaan di muka bumi, rezeki yang baik, kehidupan yang baik. Semua sekali Allah Ta'ala sebut dengan iman. Alladzina amanu. Hatta syurga ni pun untuk orang yang beriman. Bukan untuk orang-orang yang lain, untuk orang yang beriman. Baik. Jadi kata, maksud dia agar orang tetapkan dia di atas jalan yang lurus tadi, sehingga dia mati. Dan Ta'ala alihkan dia daripada keadaan dia yang dia sedang berada, daripada dosa dan juga maksiat, kepada keadaan kesempurnaan dan keampunan serta ketepatan dan istiqamah. Itu yang dia kata. Maksud dia kena rasa macam tu, rasa dia nak sentiasa rasa nakkan supaya Allah Ta'ala berikan tukar keadaan macam ni, tukar keadaan satu lagi. Mana Hajar ketika itu kan sedang kena payah, susah, mana tak ada siapa teman dan sebagainya, dia dengan anak dia saja dekat situ. So sekarang ni susu tak ada, makanan tak ada, so apa nak buat? So, ketika itu dia harap sangat Allah Ta'ala untuk bantuan. Allah Ta'ala jawab seruan dia dan doa dia dengan mengeluarkan air zam-zam berkenaan. So, jadi manusia tadi perlukan kepada terbitnya kepada diri dia ni mata air kebaikan, yang mana akan berlaku hanya bila dia menyerah kepada Allah Ta'ala dan juga berharap sepenuhnya kepada Allah Ta'ala. Normally manusia tak nak berharap sepenuh, pasal dia ada alternatif. Allah Ta'ala ni nombor apa tak tahu. Alternatif kan, bomoh dulu, start dulu. Kadang-kadang manusia ni kan, kita kata macam kehidupan harian kita. Kita ada masalah keluarga, masalah anak, masalah suami, masalah isteri dan sebagainya. Normally orang nak shortcut. Saya dengar ada ustaz-ustazah dulu suka bagi ayat. Kalau suami tak balik rumah, baca ayat sekian. Kalau suami tak sekian, baca ayat sekian. Kalau bini tak sekian, baca ayat sekian. Kalau anak tak dengar cakap, baca ayat sekian. Tak tahu TV ke apa, tapi cerita ni macam tu. Tapi normally kita perhatikan balik, benda tadi bukan solution. So, normally orang tu lafazkan tadi bukan masalah iman. So as you saying that, macam ni tak, orang tu lapar kan, dia tak tahu, dia tak nak ubah apa dalam diri dia, kita pun tunjukkan dia itu gali apa yang nak. Itu mungkin jumpa, mungkin tidak. Dia bagi cangkul, gali lah. Saya dengar ada emas kat sini, dia pun gali lah. Dia cari benda yang tak tahu lagi ada ke tidak. Boleh jadi, boleh jadi tidak. Tak ada siapa jamin pun. Tapi orang tu akan buat. Bukan sebab iman, tapi sebab apa? Sebab orang kata boleh dapat. Ada orang kata boleh jadi. Jadi sekarang tak langsung benda ni tadi membawa kita kepada satu state of putus dengan Allah Ta'ala, bukan balik pada Allah Ta'ala. Putus sebenarnya. Orang kata tapi Al-Quran, walau Al-Quran sekalipun, kerana manusia nak disesatkan Allah Ta'ala dengan cara pun kata nak sesat,
Mana cara dia sesat tadi bukan cara semestinya datang dengan kelab malam dan sebagainya. Sesat macam ni sesat juga. Simple je. Tapi macam kisah dah kita kata, benda tu tadi Allah Ta'ala boleh makbulkan doa kita dengan macam-macam cara. Boleh jadi dia jadikan benda tersebut, kita solat 2 rakaat, kita doa Allah Ta'ala berikan. Kita puasa, nak buka puasa kita doa Allah Ta'ala berikan. Kadang-kadang kita rasa susah hati, kita doa Allah Ta'ala berikan. Jadi banyak orang dah rasa doa dimakbulkan, tapi perasaan rasa dimakbulkan doa tadi tu sering terhilang, lupa. Semua orang pernah. Dia susah, ya Allah aku sekian, pak, Allah Ta'ala bagi penyelesaian. Alhamdulillah. Lepas tu dia keluar, nasib baik kan, nasib baik. Dia tak tahu, dia lupa Allah Ta'ala yang berikan. Allah Ta'ala berikan sebenarnya. Tak ada nasib baik sebenarnya. Tak ada nasib baik. Allah Ta'ala berikan. Pasal kita, harapan kita tadi Allah Ta'ala dengar. Dia atur untuk kita kebaikan. Maka balik pada dia. Puji-pujian balik pada dia cepat-cepat. Ni kadang-kadang orang lupa. Kerana kadang-kadang manusia ni terlampau rasa banyak alternatif tu yang jadi masalah, tak balik pada Allah Ta'ala. Sedengar kata ada bomoh sekian boleh buat, dengar kata ada sekian, so, last sekali kan dia makin extend tau. Mana untuk balik sepenuh totally pada Allah Ta'ala, tak ada. Tu pernah saya ingat dulu. Ada hamba Allah Ta'ala, saya kenal budak ni, dia minta pada saya ayat nak amalkan. Kalau terdesak baca, diselamatkan. Terdesak baca, diselamatkan. Macam ni lah, macam SOS lah. SOS kan. Macam 911 lah, macam 999. Dia telefon polis, emergency call, dia kata. Saya kata doa je lah. Tapi dia kata tok guru kita dulu banyak ada ayat-ayat macam ni. Dia kata, saya tak ada. Dia tak nak dengar juga. Dia kata tak, saya kata tak ada. Dia nak juga. Dia telefon saya kat sejam lebih. Raya Haji tahun 2008. Dia sembang dengan saya tu. Daripada saya dan kereta, saya suruh kereta, sembang, duduk, dia tak jumpa orang lagi. Nak sembang dengan dia. Sejam lebih dia sembang saya. Nak minta juga ayat-ayat pelik-pelik ni. Jadi saya kata tak ada. Itulah sekali saya katakan dia tak boleh. Saya kata doa je. Doa je pada Allah Ta'ala. Dia kadang-kadang hati kita bulat, terdesak, dan Allah Ta'ala akan makbulkan, saya kata. Dia tak faham je, saya kata. Dulu saya kata kawan saya seorang dekat Yaman tu, dia ni actually dia lapar. Dia baik, budak ni baik. Dia suka ada duit banyak, buku, dia beli buku, dia tak beli benda lain. Ada duit beli kitab. Ada duit beli kitab, makan beli kitab. Dia tak ada buat benda lain. So, jadi satu hari tu dia lapar. Ni dia cerita balik apa jadi, dia kata. Dia lapar. Dalam bilik tak ada makanan. Dia tak nak pergi bilik orang, segan. Dia malu nak pergi bilik orang dan sebagainya. Duit dia banyak duduk kat Yaman, keluarga dia hantar duit berkali je. Tak kaya sangat pun. Bapak dia Felda. Tinggal ada buka kebun. Jadi dia cerita sekali tu, dia lapar. Dia ceritakan macam doa tak nak makbulkan, sekelip mata. Dia lapar, tak ada makanan, so dia doa. Dia kata, ya Allah aku lapar. Ya Allah aku lapar, bagilah aku makan. Elok dia doa je, orang ketuk pintu. Tu buka pintu, dia buka pintu. Universiti bagi duit. Dapat duit. Dia beli kitab, makan. Perangai dia itulah, dia beli kitab, makan. Dia kerja lain. Tapi budak ni, saya cerita dengan budak yang minta saya ayat ni. Saya kata tak ada. So dia kata, tapi ustaz, saya cerita kisah ni, dia kata apa? Dia kata, ustaz, tapi kan bila saya cerita kisah ni tadi, dia kata kalau macam tu saya pun pernah dapat. Saya kata, ya ke? Dia kata, pernah dapat. Dia kata kat mana? Dia kata waktu dia nak balik daripada Malaysia. Ini budak ni apa, dia duduk Yaman. Dia datang Yaman 3 bulan je belajar bahasa Arab. Dia pelajar UIA. Dia datang Yaman, waktu datang Yaman, dia tanya kita orang nak beli buku apa. Kita tunjuklah buku ni. Dia beli semua. Nak naik kapal terbang, kilo tak cukup lah. Kan kilo kapal terbang paling banyak boleh dapat untuk student 40 je. Paling besar, paling banyak balik jauh bagi 40. Lajak sangat kan, 40 je dia bagi. Tak ada lebih dari tu. Sekali bila dia duk sibuk-sibuk macam tu kan, saya kata dengan dia apa tu, dia kata bila tak nak balik tu, ni budak yang minta ayat ni, dia kata dia pernah dapat juga apa yang saya cerita tadi. Dia kata waktu nak balik tu duit tak cukup. Pasal apa? Dia timbang-timbang kitab dia lebih sangat. Asal ikut cakap orang yang beli kan, kitab lebih sangat, so dia kena bayar $120. $120. Mana tahun tu ketika tahun 2008, kiranya waktu tu dalam 39, 3,5. $1 3,5. Sekarang 1.3 kan? 1.3 dan 3.2, 1.3 lah. Kita kata sekarang, dulu $1 3.90 sen. 3.80 sen. 3.8. So, mahal banyak tu. Mana dia nak balik cari mana? Duit tak ada. Lepas dia kata ketika tu dia pun susah hati, dia pun cakap, dia kata, ya Allah, aku nak balik duit tak ada. Aku nak balik duit tak ada. Tiba-tiba dia kata ada orang Arab Yaman datang jumpa dia, sembang-sembang. Betul Arab tu buka duit, bagi dia $200. Betul Arab tu belah. Arab tadi kata macam, nanti kat KL jumpa, number, call. Tak ada. Arab tu bagi dan balik macam tu je.
Kita kata, saya kata dengan dia, tu siapa yang bantu? Dia kata Allah Ta'ala lah. Kenapa Allah Ta'ala bantu? Sebab bulat hati. Ketika tu tak ada lah macam, ya Allah aku nak sekian dan sekian dan sekian. No, normally kita doa ni yang dia dan ni. Ada masalah keluarga, kemudian nak periksa, kemudian nak melancong, kemudian nak pergi sekian. Dia jadi banyak. Bila banyak sangat benda macam ni, jadi sekali hati tak bulat. Sebab kenapa kalau boleh kita beradab, adab kita dengan dalam berdoa ni, kalau orang tu nak berdoa betul-betul, pilih satu benda, doa sekali satu benda tu satu je. Macam hadis Nabi SAW berkenaan dengan apa? Doa untuk orang buka puasa. Nabi kata apa? Lisa ini untuk orang berpuasa. Untuk orang berpuasa, inda fitrihi ketika dia berbuka, da'watun satu doa, la turat takkan tertolak. Lisa ini untuk orang berpuasa. Inda fitrihi ketika dia berbuka, la da'watun satu doa, la turat takkan tertolak. Para ulama kata apa? Beradab dengan hadis ini, minta satu benda je. Tapi orang kita banyak benda serentak. Minta satu benda je lah dulu. Ya, kalau kita banyak benda kita minta, kita nampak pemakbulan tu. Allah Ta'ala boleh beri macam-macam serentak. Tapi masalahnya kita kata kadar pemberian dia tadi, kita tak tahu. Jadi sekali kita nampak kurang pemakbulan doa, tadi kita nampak kurang. Sedangkan sebenarnya kalau kita minta satu persatu, mungkin kita nampak direct, kita akan nampak benda berkenaan, kesan doa kita. Tapi normally pasal kita adab doa tadi kita pandai, okay, kita minta kan, lepas semayang kan baca panjang lagi best. Kan minta ini, minta itu. Memang Allah Ta'ala boleh bagi semua. Tapi sebab kenapa kita kata yang terbaik adalah apa? Paling sedikit. Tapi berterusan. Itu still the best. Allah Ta'ala paling suka kan. Kalau kita nakkan hidayah, minta sekian. Macam kita kata macam apa? Doa dah Fatihah. Kan doa ada satu je. Tunjukkan je kami jalan yang lurus. Ulang berkali-kali. 3 hari doa, minta doa yang lurus. Secara tak langsung kita kata doa itu doa yang satu sebenarnya. Sifat doa tadi, doa orang mana-mana, apa, orang yang nikmat, bukan jalan orang sesat, itu actually satu benda lain. Tapi tajuk dia doa tu apa? Minta hidayah aja. Satu benda je Allah Ta'ala ajar kita doa. Sifat doa tadi macam-macam. Tapi orang kita suka doa panjang-panjang, kadang-kadang tak faham doa tu apa. Kan? Doa panjang tu kenapa? Buat hari apa, buat sembahyang hajat untuk lulus periksa anak-anak. Tapi doa macam-macam benda, Palestin masuk, kan? Apa, Syria masuk. Betul lah, kalau kita nak buat betul, buat satu benda. Pasal kadang-kadang benda ni tadi bila banyak sangat, kita kata tu masalah hati kita berbelah bagi. Hati kita akan bercabang. Bila bercabang hati kita tak bulat, kan? Maka kita akan apa? Kita akan lalai. Kita akan mula siap kepala kita macam ni. Lepas tu minta duit pula, minta kaya, minta sekian, kan? Nak awet muda, kan tak nak berkedut-kedut. Kan? Mula dekat-dekat ya Allah, jangan berkedut. Kan? Kan? Mula rambut gugur, yang gugur rambut. Nampak tak? So every time kita doa sebenarnya, memang kita ada banyak benda. Tapi sekarang ni, apa benda priority sebenarnya? So, bila saya kata dengan budak tu, dia dapat. Mana benda tadi pelik. Tapi saya kata, macam itulah keadaan sebenar. Dia kata, jadi tak perlukan kepada ayat tertentu, ataupun zikir tertentu. Dia pentingnya adalah hati kita. Bulat mana hati kita dalam berdoa. Itulah kesan akan kita dapat. Kalau dia kata, tak bulat hati kita, tak ni lah doa kita. Hati kita kena lalai lah sebenarnya. Sebab ketika tu kan, dia nak balik dah. Tak ada siapa, kawan-kawan dah balik dah. Tinggal dia kat airport. Jadi sekarang ni nak balik macam mana? Orang yang kan dia lepas. Rupanya tak lepas, $120. Tapi ada orang bagi duit, $200. Siapa bagi, saya kata? Allah Ta'ala. Kan melalui entah jin ke, entah setan ke, entah apa benda ke, entah malaikat ke, entah orang ke, Allah Ta'ala. Tapi pentingnya, orang tu datang bagi duit, dia dapat bayar. Itu penting dia. Kisah sekarang ni, pengajaran kisah dia tadi, bulat hati anda, dia Allah Ta'ala akan berikan. Macam kisah budak lapar tadi pun macam tu juga. Yang ini pun kisah macam tu juga. Secara asasnya manusia tadi macam tu. Bila dia betul-betul bulat hati dia, dan Allah Ta'ala akan berikan. Macam kita ke Hajar, lari ulang-alik tu, tak ada pergantungan lain dah. Tak ada alternatif. Ujung kampung tu ke, ujung kampung ni ke, tak ada. Dia Ismail, Safa, Marwah, Baitullah pun tak bina lagi tapak dia. Tak bina lagi. Pasal dari situ apa, yang akan dibina lepas tu oleh Ibrahim lepas tu dengan anak dia. Tapi ketika tu ada dorang saja ada kat situ. Nak ke mana tak boleh. So nak ke lari tak boleh, nak ke sana tak boleh. Last sekali dalam dia berlari ujung ke sini, ujung sini, dia ulang-alik tu tadi, pengharapan dia sebulat-bulatnya kepada Allah Ta'ala. Tu cukup 7 pusingan dia, ataupun mungkin bukan 7 pusingan, Allah Ta'ala alam berapa kali pusingan. Yang pentingnya kita buat 7. Okay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lah. 7. Mana kita mula macam tu? Okay. Kita kata secara asasnya Allah Ta'ala berikan apa yang dia minta. Mana bukan sebab pergerakan semata-mata, tapi apa? Pergantungan hati dia. Okay? Sebagaimana dilakukan, dia kata benda yang dibuat tadi sebagaimana dilakukan oleh Hajar alaihissalam. Oleh Hajar, mak kepada Ismail alaihissalam. Jelas Okey, baik.
Allah Ta'ala nyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun illa alladzina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu 'alaihim wa ana at-tawwabur rahim. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaika alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in khalidina fiha la yukhaffafu anhumul adhab wa la hum yunzarun. Ayat ini yang kita mula baca ni, tadi kita ikut ke sequence dia. Asal sebelum ayat ni, sebelum ayat yang 158 ni, kita ambil berkenaan tajuk ayat tentang apa, tentang ujian Allah Taala. Dia ada Allah Taala suruh solat, sabar. Kemudian Allah Taala suruh Allah Taala ajar untuk cara minta bantuan pada dia, ista'inu bi sabri was salah. Innallaha ma'as sabirin, ayat sebelum tu. Kemudian Allah Taala sambung dengan tajuk ujian, bala. Macam Allah Taala manusia ni kena bersabar dan juga mengharapkan pertolongan Allah Ta'ala, macam cara dia. Dan orang-orang yang sentiasa balik kepada Allah Ta'ala, maka dia ni adalah orang-orang yang akan mendapat petunjuk. Dan Allah Ta'ala terangkan Safa Marwah ini adalah syiar Allah Ta'ala. Maka maksud dia, atas kepatuhan kita diberi petunjuk Allah Ta'ala, itu adalah di antara hidayah Allah Ta'ala. Bukannya benda ni rekaan manusia, bahkan Allah Ta'ala yang kata ini adalah syiar dia. Kena masa zaman jahiliah dulu, ingat benda ni bukannya syiar Allah Ta'ala. Jadi ayat berikutnya Allah Ta'ala sambung balik berkenaan dengan tajuk. Ayat ini adalah janji keras, amaran keras bagi siapa-siapa yang menyembunyikan apa yang datang dibawa oleh para Rasul alaihi wassalam daripada bukti-bukti yang nyata berkenaan dengan matlamat ataupun tujuan-tujuan yang benar dan juga petunjuk yang bermanfaat untuk hati. Siapa-siapa sembunyikan, maka orang tu ada masalah. Setelah mana Allah Ta'ala terangkan ia kepada hamba-hamba dalam kitab-kitabnya yang diturunkan kepada rasul-rasulnya. Berkata Abul Aliyah, telah turun ayat ini kepada ahli kitab yang menyembunyikan sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Ta'ala beritahu bahawa mereka ini dilaknat. Allah Ta'ala melaknat mereka. Mereka ini dilaknat, dilaknat mereka oleh semua benda di atas perbuatan mereka itu. Sebagaimana bahawa orang yang alim ini, orang yang alim akan diminta ampun untuk dia oleh semua benda. Orang yang menyembunyikan ilmu pun akan dilaknat oleh semua benda. Dia opposite, Kerana hadis Nabi SAW, seorang yang alim ni akan diminta ampun untuk dia oleh semua benda kat muka bumi ini, langit bumi ini akan minta ampun untuk dia. Berpengetahuan, orang yang berpengetahuan, berilmu, akan diminta ampun untuk dia oleh Allah SWT. Oleh kepada Allah Ta'ala, oleh semua benda. Mana semua benda akan minta ampun kepada Allah Ta'ala untuk dia. Dah hadis Sunan Tirmizi. Dalam hadis berkenaan, memang disebut dalam hadis tersebut, seorang yang alim tadi akan diberikan oleh Allah Ta'ala keampunan dengan cara dia minta ampun untuk dia oleh semua benda. Sebaliknya, kalau dia alim tapi dia menyembunyikan pengetahuan dia, maka semua benda akan laknat dia. Ini yang disebut dalam ayat ini. Sehingga ikan di laut, dalam air. Kerana orang yang alim akan diminta ampun untuk dia oleh semua benda. Sehingga ikan di dalam air dan burung di atas udara. Maka mereka ini bertentangan dengan para ulama yang menyampaikan ilmu. Mana orang ni tahu tapi dia menyorokkan ilmu dia, sembunyikan, maka Allah Ta'ala melaknat mereka dan mereka dilaknat oleh segala yang melaknat. Anything yang melaknat, maka dia dilaknat. Batu melaknat, dia akan dilaknat oleh batu. Dan telah datang hadis yang bersandaran daripada jalan yang dikuatkan oleh satu sama lain daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan lain-lain, bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, man su'ila an ilmin, barang siapa yang tanya mengenai satu ilmu, fakatamahu, dan disembunyikan ilmu berkenaan, uljima, akan dikekang dia yaumul qiyamati, pada hari kiamat nanti, bilijamin min nar, dengan satu kekangan daripada api neraka. Mana orang-orang yang tanya satu ilmu, maka dia sembunyikan ilmu berkenaan, maka pada hari kiamat nanti akan dikekang dia dengan kekangan daripada api neraka. Dan yang dalam sahih daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa beliau berkata, kalaulah satu ayat yang kita Allah Ta'ala, kalau satu ayat dari kitab Allah Ta'ala, kalau dah bukan kerana satu ayat dari kitab Allah Ta'ala, tidak aku ceritakan kepada siapa-siapa pun satu benda pun. Kalau bukan kerana satu ayat dari kitab Allah Ta'ala,
yang datang, nescaya tidak akan aku ceritakan kepada sesiapa satu benda pun. Itu ayat yang berbunyi, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda. Sebenarnya orang yang menyembunyikan apa yang kami turunkan daripada keterangan dan juga petunjuk. Mana Abu Hurairah kata kalau boleh dia tak nak bercerita, tapi oleh kerana ayat ini maka dia bercerita. Mana dia cerita, tadi kita seronok bercerita sebab orang kata kita bagus. Oh, bagus ni, hebatnya. Tapi Abu Hurairah tak. Dia kata kalau bukan kerana ayat ni aku takkan cerita apa benda pada siapa-siapa pun. Not to anybody about anything. Dia kata. Kalau bukan kerana ayat ini. Kerana ayat ini adalah satu amaran keras bagi siapa-siapa yang mengetahui tapi menyembunyikan ilmu. Okey. Diriwayatkan oleh Ibn Abi Hatim daripada Bara' bin Azib. Beliau berkata, dahulunya kami bersama Rasulullah SAW pada satu jenazah. Okey. Menghadiri satu jenazah. Satu jenazah datang, kami duduk dengan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, Innal kafira yudrabu darbatan baina ainaihi fayasma'u darbahu kulla dabatin ghayra thaqalain fatal'anuhu kulla dabatin sami'at sautah fadzalika qaulullah ta'ala ulaika yal'anuhumullahu yal'anumul la'inun yakni dawabul ard. Kata dalam Ibn Abi Hatim daripada Bara' bin Azib, beliau berkata, dahulunya kami bersama Rasulullah pada satu jenazah, menghadiri satu jenazah. Kemudian bila hadir jenazah tadi, faqala, baginda bersabda, innal kafira, sebenarnya orang kafir ini, orang kafir, yudrabu darbatan baina ainihi, akan dipukul dengan satu pukulan pada depan muka dia. Satu pukulan depan muka dia. Fayasma'u darbahu kulla dabatin ghayra thaqalain. Lalu akan mendengar pukulan berkenaan semua binatang, semua benda kat dunia ni, ghairas thaqalain, selain daripada thaqalain, itu dua makhluk yang diberikan tanggungjawab, itu jin dan manusia. Okey. Fatal'anuhu kullu dabatin, lalu akan melaknat dia setiap makhluk, setiap binatang yang melata, semut ke, kumbang ke apa, sami'at sautah, yang mendengar suara pukulan tadi. Fadzalika, maka itu qaulullah, itulah firman Allah Taala, ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Mereka itulah yang dilaknat oleh Allah Taala dan dilaknat oleh setiap yang melaknat. Yang ini maksud dia apa? Segala binatang yang melata di muka bumi ini. Dan diriwayatkan oleh Ibnu Majah, hadis ni diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dan telah datang dalam hadis yang lain, dalam hadis yang lain, innal alima, sungguhnya orang yang alim, yastaghfir lahu kullu syai'in, akan minta ampun untuknya semua benda, hatta hitana fil bahr, sehingga ikan di lautan, hatta hitani fil bahr. Dalam hadis tersebut, dan datang dalam ayat ini, kalau hadis itu datang macam tu, maka dalam ayat ini orang yang menyembunyikan ilmu, mana orang yang alim juga, tapi dia alim, mana orang yang alim lah, sampaikan ilmu dan diberikan keampunan, sorokkan ilmu kena laknat. Dia di opposite sebenarnya. Bukan maksud dia di opposite orang jahil. Orang jahil tak boleh cakap apa. Jahil bercakap lagi teruk kena. Kalau jahil bercakap, oh tak boleh menyembunyikan ilmu ni. Soalan tahu tak? Tak tahu diam. Jangan buat pasal bercakap juga. Tapi ayat Quran kata, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinat. Iyalah, tahu tak? Soalannya kalau tak tahu diamlah. Jangan tak tahu bercakap juga. Ni maksud dia, ini adalah kena kepada seorang yang berilmu. Kalau dapat ilmu, ada ilmu dia sampaikan, maka dapat keampunan. Ada ilmu dia simpan, dia sorok, tak nak bagi tahu orang atas dasar apa-apa saja, kerana kedudukan ke, pangkat ke, anything. Macam Bani Israel dahulu, mereka tak nak sampaikan kerana tak nak zahirkan sifat Nabi Muhammad SAW. Kerana kedengkian mereka, benci mereka pada Muhammad SAW, mereka sorokkan, sembunyikan. Kalau mungkin ada status dan sebagainya. Kalau contoh macam orang musyrikin Mekah dahulu yang pakar-pakar syair dan sebagainya. Dia tahu apa yang Nabi Muhammad baca bukan syair. Dia tahu benda itu benar, tapi dia kata tak boleh terima. Kerana apa? Kerana kalau Muhammad naik, maka segala peraturan mereka buat semua batal. So dia tak nak tukar tadi sebab status. So secara tak langsung benda tadi, kenapa orang sorok? Macam-macam sebab. Macam-macam sebab, kerana status ke, harta ke, pangkat ke dan sebagainya. Jadi dia kata apa? Dalam ayat ini datang bahawa orang yang menyembunyikan ilmu dilaknat dia oleh Allah Taala, para malaikat dan manusia seluruhnya. Dan juga segala yang melaknat. Dan mereka ini semua orang yang fasih. Semua orang yang fasih. Okay? Tak kira sama ada orang ni ajam ke, yang Arab ke atau ajam. Ataupun dengan keadaan apa saja keadaan sekalipun.
Sekalipun dia kata apa ni, walau kana lahu aqlun aw yaumul qiyamati wallahu alam. Maksudnya orang ni semua yang fasih, yang boleh menyampaikan, tak kira dengan apa orang tu ajam ke, ataupun orang dengan apa lidah dia lidah lancar ke dan sebagainya, atau keadaan ke, atau apa keadaan sekalipun, orang tersebut dia ni pada tahu tentang hari kiamat, tak nak sampaikan dan sebagainya, tak nak terangkan, maka automatik benda tersebut kena pada dia. Ya, tak kira siapa dia. Orang tu tak kira orang tu orang Arab belajar dekat Yaman je. Oh, ya, ustaz kena kat Yaman tak ada. Tak, belajar kat Yaman Taklim pun kena juga. Yang ini kena faham, kita kata segala ilmu disampaikan, anda belajar, anda bertanggungjawab. Bukan anda belajar, anda tak nak ambil kira. Itu ustaz punya kerja, tak. Bila anda belajar firman Allah Taala, maka anda juga bertanggungjawab. Bukan kita jadi macam tak tahu, tak ada. Sembunyikan. Kenapa? Takut dikatakan Wahabi dan sebagainya. Terpulang apa sekalipun lafaz tadi tak boleh. Ya, tak boleh kita. Benda betul cakap betul. Benda salah cakap salah. Jangan kita sembunyikan dan sebagainya. Tapi kalau jahil jangan cakap. Tak tahu jangan cakap. Tahu sila bercakap. Kalau tak bercakap anda akan dipersoalkan. Kemudian Allah Taala berikan pengecualian. Allah Taala sebut pada mereka ni, Allah Taala kata innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal bayyinati wal huda, ni orang yang menyembunyikan apa yang Allah turunkan daripada bukti-bukti dan juga petunjuk. Setelah Allah Taala turunkan ia, terangkan ia dalam kitab, orang-orang ni kena laknat. Kecuali siapa? Illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu. Kecuali orang bertaubat, membaiki, memperelokkan amal dia dan juga menjelaskan semula. Okey. Kemudian Allah Taala mengecualikan daripada mereka ini adalah orang yang bertaubat, okey. Itu maksud dia orang yang patah balik daripada apa mereka dahulu buat. Dan juga mereka memperelokkan amalan mereka dan keadaan mereka serta mereka menjelaskan semula apa yang mereka telah dahulu sembunyikan. Ini tajuk yang lain. Jadi kadang-kadang ada manusia ni boleh bertaubat, dia direct bertaubat Allah Taala lepas. Tapi ada manusia bertaubat kalau dia menyesatkan orang ramai, atau segala apa dia cakap tadi efek pada orang ramai, penjelasan dia pun kena jelas. Dia tak boleh kata saya telah bertaubat seorang-seorang. Dia kena datang bangun dan menjelaskan semula apa yang dia tersilap, tersalah. Bukan dia datang dengan berkata apa? Tak tahu. Tak apa kot, tak ada. Dia kena datang untuk mengisytiharkan balik benda berkenaan. Jika tidak, benda tersebut akan menjadi masalah. Kerana apa? Kerana dalam syarat orang-orang bertaubat dekat sini, yang Allah Taala kata kena laknat ni, sembunyikan ilmu, kena laknat, kan? Laknat oleh Allah Taala, para malaikat dan juga manusia seluruhnya. Tetapi dikecualikan kumpulan manusia yang bertaubat. Tapi taubat dia ada syarat. Tabu wa aslahu wa bayyanu. Mereka bertaubat, mereka elokkan amal, elokkan balik, baiki balik amal mereka yang salah. Kemudian apa? Jelaskan semula. Ya. Itu sebab kadang-kadang benda macam ni banyak pertubuhan-pertubuhan yang sesat, dia tak buat benda ni. Dia tak buat seorang je, dia tak terangkan balik. Dia kena terangkan balik semula apa dia salah. Kena terangkan balik apa yang disembunyikan dahulu. Okay, ini kena syarat. Fa'ula, maka mereka itulah Allah kata fa'ulaika atubu alaihim. Maka mereka itulah aku bertaubat ke atas mereka. Wa ana tawwabur rahim, dan aku ini Maha memberi taubat lagi Maha penyayang. Dan dalam ayat ini adalah petunjuk bahawa pendakwah kepada kekufuran, apabila dia bertaubat kepada Allah Taala akan bertaubat kepada mereka. Okay. Tapi syarat dia, mana tak kira orang tu jahat mana pun, silap, tapi dia mesti bertaubat, elokkan amal, terangkan balik. Bukan dia diam aja, sorok, tak tahu. Bila tak, ni kita kata bukan mengungkit kesilapan, tapi masalahnya kalau dia tak terangkan balik pada orang ramai akan terus buat dan sesat macam sebagainya. Ada orang kata boleh, ada orang kata boleh, sebagainya tak boleh. Kena kita kata kena berhentikan benda berkenaan. Macam jadi kes dulu, bila kes berkenaan dengan tajuk mufti wilayah lu haramkan ESQ. Kan benda tadi kita kata benda tu timbul tajuk. Mereka kata ada benda salah, benda tak betul dan sebagainya, tapi mereka tak terangkan balik. Dia duduk diam, kami tahu salah, betul dia tukar buku sendiri buat kerja dalaman. Sedangkan patutnya mereka perlu baiki balik, terangkan balik apa kesilapan yang berlaku, then only kita kata baru benda tu selesai. Tapi kalau tidak, tak boleh. Pasal ini antara syarat dia. Syarat orang-orang yang kalau dia sesat seorang-seorang lain cerita. Kalau dia menyesatkan orang lain, dan dia dua arah. Macam tadi orang ni tadi yang menyembunyikan kebenaran, dia menyebabkan kesesatan tu merebak. Pasal dia tahu, contoh macam orang Yahudi tahu Muhammad Rasulullah, tapi mereka sembunyikan, sorokkan. So last sekali orang ramai tak tahu kisah tadi. Dia bila mereka bertaubat, mereka kan terangkan balik apa yang mereka sembunyikan dahulu, supaya apa? Segala kesilapan tadi tu dapat terlepas daripada tanggungan mereka.
So secara asasnya kalau orang tu buat macam pertubuhan, silap dan salah dan sebagainya. Contoh macam apa ketahui tarikh dari anda kan. Macam kumpulan-kumpulan yang buat kerja macam tu. Dalam Islam tak benarkan. Kalau orang bertaubat, orang kena terangkan balik. Dia tak boleh macam saya dah taubat tinggalkan benda ni. Tak. Dia kena kata ini salah, kami tersilap dahulu, kami minta maaf. Dah. Kena cakap. Benda ni salah, bukan daripada Islam. Tak boleh seorang tu menentukan tarikh lahir orang untuk menjadi dia ni apa accountant ke, bulan sekian lahir accountant. Bulan sekian lahir ahli matematik. Bulan sekian lahir jadi apa pakar astronomi. Bukan. Bulan sekian lahir jadi doktor. Tahun sekian lahir tahun naga lahir jadi apa jadi gangster. Tahun sekian lahir mana macam tu. Tak boleh dalam Islam. Konsep ni konsep salah. Tapi sering perasan tak? Benda ni diamalkan, dibuat dan disebarkan. Dan sering berlaku dalam masyarakat kita, orang yang tersilap tadi tu lepas dia salah, dia tak patah balik, dia tak terangkan, dia diam. Dia buat hal seorang masing-masing. Sedangkan orang yang menyeru pada kesilapan tadi, dia kena buat 2-3 benda. Dia kena taubat, Allah Ta'ala akan terima insya-Allah taubat dia. Tapi syarat Allah Ta'ala letakkan wa aslahu wa bayyanu. 2 lagi benda. Sebab kalau orang tu bertaubat kan daripada benda maksiat yang dia buat, kalau dia seorang-seorang tak payah isytihar apa-apa, dia diam. Tapi kalau dia kata benda tu berkaitan dengan ilmu pengetahuan, berkaitan dengan panduan hidayah, sampai peringkat orang tersalah dan sebagainya, dia kena ajar balik. Contoh macam katakanlah orang-orang yang suka apa sampaikan ilmu apa, cakap apa? Kan sekarang ni apa? Minyak wangi halau hantu, garam halau hantu, geset syifa halau hantu dan sebagainya kan. Ni semua ada ustaz apa benda nama, saya tengok nama dia. Dia iklankan garam ini kalau siapa-siapa makan nanti hilang ni. Kalau rasa lemah, maksud dia ada makhluk halus datang. Orang tu tak kena hujan tadi. Kan kena hujan demam lah. Nak demam kan. Nak demam biasalah demam. Kenapa nak katakan hantu juga? Dia kata makan garam ni. Isap garam ni telah dijampi sebagainya. Dengan apa, dengan ayat Quran, syifa dia kata. Boleh halau hantu. Minyak wangi halau hantu pun ada. Dia tak ada dari internet. Kalau dari YouTube dia bercakap, bukan cik tulis, bercakap. Jual pun ada, jualan pun ada. Ada jual ikut internet. Cari-carilah. Jangan belilah. Saya tak bagi beli. Maksud dia saya ceritakan balik apa yang orang buat. So konsep dia kalau golongan ni bertaubat, mereka kena betulkan, elokkan amal, terangkan balik. Dia kena bekerja. Tak boleh duduk diam aja. Tak boleh, memang haram. Pasal apa? Pasal antara syarat dia orang macam ni, menyesatkan orang ramai dengan cara macam ni, dia kena patah balik dengan cara terangkan semula. Ayah pin tu ayah pin tu dah keluar Islam tu lah. Kalau dekat lah. Kalau dia bertaubat, yes. Dia bertaubat, dia kena terangkan balik. Saya salah dulu, saya sekian. Dia tak boleh kata macam tu. Kalau macam ayah pin lah. Ya, kita taubat isi Allah Ta'ala tu luas. Kita boleh kata tak boleh. Kita tak ada hak untuk kata, dia tak ada hak untuk taubat. Kalau dia nak bertaubat, itu hak terpulang pada Allah Ta'ala. Dan actually dia boleh diterima taubat dia isi Allah Ta'ala. Tapi syarat untuk orang macam tu, tabu wa aslahu wa bayyanu. Bertaubat, elokkan amal, apa? Terangkan semula, jelaskan semula. Kalau tidak, dia tersekat. Mana ayat ini dalil bagi siapa-siapa yang mengatakan dia orang yang mendakwah pada kesesatan, bid'ah dan sebagainya, kufur, boleh bertaubat lagi. Syarat dia 3 tu. Taubat, baikkan amal, terangkan semula. Okey? Dan telah datang bahawa umat terdahulu tidak ada mereka yang taubat. Dan telah datang bahawa umat terdahulu tidak ada taubat diterima seperti mana diterima daripada orang-orang macam ni. Zaman dahulu kalau tu terus tak terima langsung dah. Okey, tapi kita umat Islam ni, tapi ini ada syariat Nabi Muhammad SAW, Nabi taubat dan juga Nabi rahmat, selawat Allah Taala dan salam Allah Taala ke atas baginda. Untuk kita ada benda yang tadi. Jahat mana selepon orang tadi, ada peluang untuk taubat. Mana baca macam tu, jangan baca benda tu dari opposite je. Opposite dia maksud dia tajuk dia, biar ayah pin sekalipun, kan, ayah pin sekalipun, jahat mana sekalipun dia, kan, dan sebagainya, Hasan anak rimau dan sebagainya, kan, tahu kan Hasan anak rimau. Ada tu. Orang Taman Tun mesti tak tahu. Masalah dia. Kan? Cerita macam ni kan, orang Taman Tun tak tahu. Kat Kelantan tu. Hasan Rimau. Lepas tu, tidak. Kalau dia bertaubat, dan Allah Ta'ala akan berikan taubat. Syarat dia, macam tadi. Maksud dia, orang dah kena laknat sekalipun, masih lagi boleh apa? Boleh dibaiki lagi. Maksudnya, Islam tak ada siapa yang tak boleh diterima. So, jangan kita pula jadi, polis angkasa gaban, tak bagi orang taubat. Yang taubat, tak ada taubat tadi. Kita ada hak. Kalau ikut kita akan bagi. Seriously, ayah pin, siapa nak bagi? Orang menyampah kan? Tapi dalam Islam, dia masih lagi dah hak. Kalau nak bertaubat, dia kena tabu aslahu bayyanu. Dia tak ada benda terputus. Umat terdahulu ya. Umat Islam ni ada peluang lagi. Kemudian Allah nyatakan berkenaan dengan orang yang kufur. Dan orang yang macam inilah kita kata yang, orang-orang yang kita kata tak ada untuk mereka ini sebarang keampunan. Bila Allah kata innal ladzina kafaru wa matuhum kuffar, sungguhnya orang yang kafir dan mati dekat mereka ni kafir. Kafir
ulaika alaihim, maka mereka atas mereka ini laknatullah, laknat Allah Taala, wal malaikati, dan para malaikat, wan nasi ajmain, dan juga manusia seluruhnya. Mana ada ayat ini Allah Taala terangkan berkenaan dengan orang yang akan betul-betul tak dapat peluang langsung. Mana siapa yang tak ada taubat kat atas dia, orang ni. Kalau yang tak mati lagi, selagi tak mati, dia masih hidup, peluang ada lagi. Siapa-siapa yang mati tak boleh bertaubat, tak bertaubat langsung, then actually orang tersebut akan kena. Itu maksud dia. Allah Ta'ala menerangkan berkenaan dengan orang yang kufur dan berterusan di atas keadaan itu sehingga dia mati. Bahawa mereka ini, ke atas mereka laknat Allah, para malaikat dan manusia seluruhnya. Dan mereka ni khalidina fiha, mereka kekal dalamnya, takkan keluar selama-lamanya. Itu bahaya. Sebab manusia ni jaga mati ketika sakaratul maut tu, itu paling bahaya. Kadang-kadang orang sibuk di awal hidup dia, tapi di akhir hidup dia tinggalkan, dia pencin beramal panggil. Awal dunia dulu kan rajin-rajin beramal, lepas tu lepas sekian malas, makin malas. Terbalik, sebenarnya Islam, orang tu hujung tu yang penting. Awal tak penting, pasal awal tu boleh dibatalkan oleh yang hujung. Awal amal dia boleh dibatalkan oleh yang hujung. Okey. Mana pada laknat yang juga melampau untuk mereka pada hari kiamat. Kemudian untuk mereka ini ada azab neraka. La yukhaffafu anhumul azab, yang tak diringankan untuk mereka ni azab yang mereka akan berada dalamnya. Itu tak maksud takkan kurang di atas keadaan mereka ni. Tak mana tak adalah azab itu makin kurang, tak, dia makin bertambah. Walahum yunzar, mereka tidak akan dilihat ataupun dipandang ataupun tidak diberikan penangguhan. Itu tidak diubah daripada mereka pun, walau sesaat sekalipun daripada keadaan mereka. Tangguh sekejap ke 5 saat tak ada, akan diteruskan. Tidak akan diberikan penangguhan. Bahkan ia adalah azab yang berterusan, yang berat, yang tidak akan berhenti. Maka kita minta perlindungan Allah Ta'ala daripada yang demikian. Ini kata-kata yang disebut oleh Ibn Katsir rahimahullah. Maksud dia memang apa diterangkan oleh beliau, maksudnya diterangkan berkenaan masalah taubat manusia ini. Mana ada orang manusia ni kadang dia tersilap menjelaskan Islam atau suruhkan ilmu, tapi Islam masih lagi benarkan untuk orang tu bertaubat. Tapi kalau dia kata orang tu confirm sampai mati macam tu keadaan dia ke atas laknat Allah Ta'ala dan para malaikat serta manusia seluruhnya. Kalau dia mati dalam keadaan itu. Kalau dia bukan mati keadaan berkenaan, maka lain. Kalau ayah pin mati dalam keadaan macam tu, yes, memang confirm lah laknat Allah Ta'ala ke atas dia. Tapi kalau dia kata dia bukan mati macam tu, dia mati bertaubat dahulu sebagainya, dan Allah Ta'ala akan terima taubat dia, insyaAllah. Jelas? Masa itu beza dia Islam dengan agama lain. Islam ni ada peluang untuk orang tu bertaubat. As long as dia bernyawa, bernafas, dia kena bergerak. Bukannya dia tunggu orang lain gerakkan dia. Dia kena bergerak untuk bertaubat. Jelas Okey, wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam alhamdulillahi alamin. Subhanaka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.